tidak akan besar bangsa yang tidak kasihkan bahasanya. Kata-kata Abdullah Hussein menjadi tatapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada yang dihormati saudara pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, tetamu kehormat, rakan-rakan dan seterusnya, hadirin sekalian. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Cabaran Memartabatkan Bahasa Melayu dalam Sektor Perbankan. Sesuai dengan slogan Bahasa Jiwa Bangsa menunjukkan betapa signifikannya peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia. Kita juga seharusnya menguar-uarkan slogan Bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Bahasa Melayu merupakan wahana dalam menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia tanpa mengira warna kulit, bangsa dan keturunan sesuatu kaum. Bahasa Melayu rasmi ini digunakan oleh semua masyarakat dalam pelbagai sektor, terutamanya sektor perbankan yang melibatkan komunikasi secara bersemuka. Namun, persoalannya, apakah cabaran memartabatkan bahasa Melayu dalam sektor perbankan pada zaman globalisasi ini? Oleh itu, kita hendaklah memartabatkan bahasa Melayu yang pernah mencapai zaman kegemilangannya, terkenal sebagai bahasa lingua franca, digunakan oleh semua bangsa agar ia terpelihara dan tidak luput ditelan zaman. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, indikator saya pertama ialah mentaliti masyarakat tempatan terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan perbankan. Hal ini demikian kerana menurut Presiden Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA, Profesor Madya Datuk Zainal Abidin Borhan menjelaskan wujudan isu tersebut menyebabkan masyarakat mempunyai tanggapan negatif terhadap bahasa Melayu. Contohnya, para pekerja dalam sektor perbankan lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris yang dianggap sebagai bahasa perhubungan antarabangsa semasa menjalankan pekerjaan, menyebabkan bahasa Melayu terus terpinggir dan tidak dipraktikkan dalam urusan-urusan kewangan dalam dan luar negara, walaupun rakyat menyedari bahawa bahasa Inggeris merupakan bahasa penjajah yang pernah menakluk tanah air mereka sendiri. Tegasnya, tanggapan negatif masyarakat terhadap bahasa Melayu dapat mewujudkan satu budaya dalam sesebuah masyarakat untuk menggunakan bahasa asing dalam mana-mana bidang pekerjaan di seluruh dunia. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua ialah sikap prejudis pihak bank terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam urusan perbankan melalui aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi. Perkara ini dapat dibuktikan apabila Noreh Mohammed mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa 90% daripada maklumat internet adalah dalam bahasa Inggeris dan hanya 10% daripada keseluruhan bahasa lain. Oleh itu, para pekerja terpaksa mempelajari bahasa Inggeris ini bagi memahami perbendaharaan kata bahasa Inggeris untuk memperoleh maklumat bagi menjalankan pekerjaan seharian dengan lebih efisien dan efektif. Seseorang itu akan dikatakan seperti katak di bawah tempurung, ketinggalan serba-serbi ke belakang apabila tidak mempelajari bahasa Inggeris yang terkenal sebagai bahasa di seluruh dunia. Bahasa Melayu dianggap tidak memberi apa-apa manfaat untuk menyalurkan maklumat kerana penggunaannya begitu terhad dalam kalangan masyarakat tempatan walaupun bergelar status bahasa nasional. Sudah terang lagi bersuri bahawa masyarakat perlulah berusaha mengaplikasikan bahasa Melayu dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi seperti negara Jepun dan Korea Selatan yang telah membuktikan kepada dunia pada hari ini bahawa penggunaan bahasa ibunda juga dapat bergelar status negara maju dalam bidang sains
dan teknologi dan tidak hanya menggunakan bahasa Inggeris semata-mata. Rakan-rakan dan hadirin sekalian, indikator saya yang ketiga merujuk kepada ketidaktegasan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam semua urusan, terutamanya dalam sektor perbankan. Hal ini dapat dibuktikan apabila Profesor Datuk Dr. Abdul Latif Abu Bakar yang pernah menyertai Persatuan Gapena mengatakan bahawa penguatkuasaan penggunaan bahasa Melayu sebab yang longgar menyebabkan bahasa Melayu tidak dihormati sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia sejak dari dahulu lagi. Contohnya, walaupun Akta Penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi telah diwujudkan, namun segala maklumat berkaitan perbankan dan kewangan masih lagi menggunakan bahasa Inggeris disebabkan pelaksanaan undang-undang yang begitu longgar. Kesannya, identiti bahasa Melayu tidak dapat diangkat, apatah lagi menjadi bahasa perhubungan di persada dunia. Jelaslah bahawa kerajaan perlulah tegas dalam mengangkat martabat bahasa Melayu dengan mendorong masyarakat untuk menggunakannya dalam urusan penting, terutamanya dalam sektor perbankan demi kesejahteraan negara pada masa hadapan. Kesimpulannya, sebagai rakyat yang cintakan bahasa Melayu, kita seharusnya berjuang mempertahankan bahasa warisan tamadun bangsa ini, terutamanya dari segi sektor perbankan, kerana melalui sektor inilah bahasa Melayu dapat terus berkembang dalam teknologi maklumat dan komunikasi antara satu sama lain dalam urusan rasmi negara. Dengan ini, negara kita dapat terus mengorak langkah ke hadapan sejajar dengan visi dan misi Malaysia dalam memperkasakan bahasa Melayu serta mewujudkan negara yang syumul dan sejahtera mencapai bencana ekonomi seperti yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini. Sekian sahaja pidato saya kali ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata, terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa menyampaikan pidato sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.